Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita lihat dahulu jadual perlawanan pusingan kelayakan Euro 2024 yang akan berlangsung pada awal pagi Jumaat nanti. Kumpulan A, Cyprus akan menantang pasukan Norway. Spanyol akan bertemu dengan pasukan Scotland. Kumpulan D, Latvia akan bertemu dengan pasukan Armenia. Croatia akan bertemu dengan pasukan Turki. Kumpulan E, Albania akan bertemu dengan pasukan Republik Czech. Faroe Island akan bertemu dengan pasukan Poland. Kita mulakan dengan perkembangan bola sepak tempatan. Format Pesta Bola mereka terpaksa diubah pada saat akhir. Pesta Bola mereka 2023 bakal menyaksikan perubahan format kejohanan pada saat akhir susulan konflik Israel-Palestin yang sedang berlaku di semenanjung Gaza pada ketika ini. Sebelum ini, format kejohanan ialah kejohanan 4 sebelah membabitkan tuan rumah iaitu Malaysia, India, Tajikistan dan juga Palestin. Bagaimanapun, ASEAN Football melaporkan susulan tindakan Palestin yang menarik diri daripada kejohanan, maka Pesta Bola mereka berkemungkinan besar akan melakukan format round robin. Malaysia, India dan juga Tajikistan bakal bersaing dalam 3 perlawanan untuk menentukan pemenang kejohanan. Walau bagaimanapun, FAM masih belum mengeluarkan apa-apa kenyataan rasmi berhubung dengan perkara tersebut. Jurgen Klinsmann pandang serius ancaman Malaysia. Ketua Jurulatih Pasukan Kebangsaan Korea Selatan, Jurgen Klinsmann, mengakui perlu melakukan kerja rumah untuk mengetahui kekuatan sebenar pasukan negara. Menerusi satu perkongsian di siaran TV berbayar di Malaysia, jurulatih daripada Jerman itu mengakui pertemuan antara Korea Selatan dan juga Malaysia amat istimewa kerana Kim Panggon. Beliau menyedari bahawa Harimau Melaya pada ketika ini dipimpin oleh pengendali kelahiran Korea Selatan yang tahu selok-belok bola sepak negara tersebut. Beliau teruja untuk bertemu dengan Malaysia, namun perlu menyelidik kekuatan sebenar pasukan negara terlebih dahulu. Bekas jurulatih Amerika Syarikat itu bagaimanapun tetap yakin akan pasukannya yang mereka akan marah ke final dalam kejohanan tersebut. Korea Selatan pada ketika ini beraksi dengan kurang baik apabila hanya merekodkan satu kemenangan daripada 5 aksi terakhir mereka. Selain Korea Selatan, Malaysia akan berada bersama dengan pasukan Bahrain dan juga Jordan untuk berada dalam kumpulan E. Kita ke perkembangan bola sepak di peringkat antarabangsa pula. Bukayo Saka sah terlepas aksi bersama England. Pengurus pasukan England, iaitu Gareth Southgate, mengesahkan yang Bukayo Saka tidak akan bersama dengan mereka pada aksi menentang pasukan Australia dan juga Itali dalam bulan ini. Ini berikutan daripada masalah kecederaan yang dialaminya ketika pasukan Arsenal tewas 1-0 kepada pasukan Leeds dalam aksi saingan Liga Juara-Juara Eropah tempoh hari. Dia juga tidak diturunkan ketika mereka menang ke atas pasukan Manchester City hujung minggu lalu. Michael Arteta juga pengurus pasukan Arsenal sudah mengesahkan sebelum ini yang Saka tidak akan bermain bersama dengan pasukan Inggeris selepas dia gagal menyertai mana-mana latihan sejak mengalami kecederaan tersebut. Southgate juga menjelaskan yang beliau tidak akan menggantikan Saka pada ketika ini dan akan bergantung harap kepada Jarrod Bowen dan juga Phil Foden yang mampu untuk bermain di posisi tersebut. Barcelona alami krisis kecederaan yang semakin meruncing. Barcelona kini terpaksa berdepan dengan masalah baru apabila beberapa pemain bintang mereka kini terpaksa disisihkan akibat daripada masalah kecederaan terbaru. Jules Koundé disahkan mengalami kecederaan MCL selepas pemeriksaan lanjut dia lakukan ke atas masalahnya itu. Dia mengalami kecederaan tersebut semasa mereka seri dengan pasukan Granada hujung minggu lalu dan dipaksa keluar awal. Pemain antarabangsa Perancis yang berusia 24 tahun itu juga bakal terlepas aksi antarabangsa bersama pasukan negaranya nanti. Koundé telah bermain sebanyak 11 perlawanan setakat ini dan telah melakukan penampilan ke-50 bersama dengan pasukan Barcelona ketika menentang pasukan Porto minggu lalu. Xavi sebelum ini sudah pun kehilangan Pedri, Frenkie de Jong, Rafinha dan juga Robert Lewandowski. David Alaba terlepas aksi bersama pasukan Austria. Bintang pasukan Real Madrid, David Alaba, disahkan tidak akan beraksi bersama pasukan Austria berikutan daripada masalah kecederaan groin yang dialaminya masih belum pulih sepenuhnya. Dia sudah terlepas 3 perlawanan bersama dengan pasukan Real Madrid. Dilaporkan sudah kembali menjalani latihan ringan bersama dengan pasukan, tetapi masih belum bersedia untuk kembali beraksi dalam kesebelasan utama. Perkara ini juga telah pun disahkan oleh pihak pengurusan pasukan yang dia tidak akan beraksi dalam perlawanan antarabangsa pada bulan Oktober ini. Pengurus pasukan Real Madrid, Carlo Ancelotti, melihat perkembangan ini sebagai satu yang sangat positif kerana dia sudah kehilangan Eden Militao akibat masalah ACL dan Nacho Fernandes yang digantung perlawanan akibat menerima kad merah, meninggalkan Antonio Rudiger sebagai satu-satunya pemain pertahanan yang ada pada ketika ini. Dia sebelum ini terpaksa menggunakan Aurelien Tchouameni sebagai gandingan kepada Rudiger ketika mereka menang ke atas pasukan Osasuna Sabtu lalu.
William Saliba terpaksa diketepikan oleh pasukan Perancis. Satu lagi khabar kurang menarik buat peminat pasukan Arsenal, apabila pemain pertahanan tengah mereka, iaitu William Saliba, dilaporkan terpaksa dikeluarkan daripada skuad Perancis selepas dia mengalami masalah kecederaan pada ibu jari kakinya. Perkara ini disahkan sendiri oleh Persekutuan Bola Sepak Perancis mengenai situasi terbaru pemain tersebut. Kemenangan ke atas pasukan Manchester City baru-baru ini jelas perlu dibayar dengan harga yang sangat mahal, kerana Saliba telah beraksi selama 90 minit dalam perlawanan tersebut. Saliba akan kekal di Emirates bagi menjalani proses rawatan dan juga proses pemulihan kecederaan dan akan berehat sepanjang international break ini. Seorang lagi pemain Arsenal yang terpaksa menarik diri daripada mewakili pasukan negara mereka adalah Leandro Trossard yang dilaporkan mengalami masalah kecederaan hamstring. Spurs umumkan teknikal director yang baru. Spurs mengumumkan kedatangan seorang teknikal director baru mereka, iaitu Johan Lange, yang akan memulakan tugas rasminya pada 1 November nanti. Spurs juga mengesahkan yang beliau akan mengetuai bahagian rekrutmen, analisis, pengesanan bakat baru untuk menyertai skuad senior dan juga akademi mereka. Ini berikutan peletakan jawatan Fabio Paratici yang dikatakan terlibat dengan skandal kewangan yang membabitkan pasukan Juventus. Paratici pada ketika ini masih lagi bersama dengan pasukan Spurs sebagai seorang penasihat, tetapi ada di antara mereka yang tidak selesa dengan keadaan itu. Masa depannya juga masih belum dapat dipastikan lagi sama ada akan meninggalkan pasukan Spurs sepenuhnya ataupun akan ada peranan khas untuknya nanti. Ronaldo akan umumkan persaraannya. Pemenang Ballon d'Or sebanyak 5 kali, Cristiano Ronaldo mahu melanjutkan kontrak beliau bersama pasukan Al Nassr hingga awal tahun 2027 sebagai persediaan untuknya bermain bersama pasukan Portugal pada kejohanan Piala Dunia 2026 nanti. Beliau menyertai pasukan Al Nassr pada Januari lalu dengan kontrak sehingga Jun 2025 nanti. Beliau kini sudah pun berusia 38 tahun dan masih berada dalam keadaan fizikal yang sangat baik serta masih belum mahu mengundurkan diri daripada dunia bola sepak profesional. Beliau juga memberikan bayangan yang Piala Dunia 2026 nanti merupakan kejohanan Piala Dunia yang akan disertainya sebelum menghabiskan tempoh kontraknya bersama dengan klub daripada Arab Saudi tersebut. Manchester City dahului saingan untuk dapatkan João Neves. Manchester City kini sedang mendahului saingan untuk mendapatkan pemain muda pasukan Benfica, iaitu João Neves. Pemain tengah yang berusia 19 tahun itu kini beraksi dengan cemerlang bersama dengan pasukan Liga Portugal tersebut. Telah pun berjaya menarik minat perhatian juara Liga Perdana Inggeris musim lalu. Selain City, Manchester United dan juga pasukan Paris Saint-Germain juga sedang mematikan perkembangan terkini pemain itu. Real Madrid akan lepaskan beberapa pemain bintang mereka. Real Madrid berkemungkinan besar terpaksa melepaskan beberapa pemain bintang mereka untuk memberikan ruang kepada kemasukan Kylian Mbappe satu ketika nanti. Mereka mungkin terpaksa melepaskan sama ada Vinicius Junior ataupun Rodrigo bagi semula keadaan kewangan mereka. Vinicius Junior bagaimanapun akan menandatangani kontrak baru bersama dengan pasukan mereka dan klausul perpindahan sebanyak 1 bilion euro akan dimasukkan sekali dalam kontrak barunya itu. Ejen Piero Hincapié didedahkan kelab terbaru pemain itu. Ejen kepada pemain pertahanan pasukan Bayer Leverkusen, Piero Hincapié, mendedahkan yang mereka kini sedang dalam proses rundingan bersama dengan pasukan Liverpool. Perkembangan dilihat sangat positif dan tidak apa-apa masalah berlaku. Mereka berkemungkinan besar akan berhijrah pada Januari nanti. Sevilla mahukan Stefan Bajcetic. Sevilla dilaporkan sedang merancang untuk cuba mendapatkan pemain tengah pasukan Liverpool, iaitu Stefan Bajcetic. Mereka mahu menjadikan pemain muda itu sebagai salah satu proses permulaan untuk membina semula skuad mereka pada era baru ini. Tawaran Chelsea telah pun ditolak. Tawaran Chelsea yang bernilai 30 juta pound untuk mendapatkan pemain tengah Palmeiras yang berusia 17 tahun iaitu Luis Guilherme telah pun ditolak. Palmeiras percaya yang nilai pemain tersebut lebih tinggi daripada apa yang Chelsea cuba tawarkan pada ketika ini. Brighton tidak keberatan untuk melepaskan Kaoru Mitoma. Brighton menjelaskan yang mereka tidak berasa keberatan untuk melepaskan Kaoru Mitoma walaupun pemain itu dijangka akan melanjutkan kontrak panjang bersama dengan pasukan tersebut. Mereka meletakkan harga 70 juta pound kepada mana-mana pasukan yang berminat untuk mendapatkannya. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.